السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di muka surat yang saya tandanya muka surat 24 tambahan pula. Betul? Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, tambahan pula kepercayaan mereka amat mendalam dalam membuat ramalan. Ini budaya Arab jahiliyah, dia suka buat ramalan nasib. Berkenaan dengan ramalan nasib ni bukan cerita baru, cerita lama dah. Ribuan tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan pun ribuan tahun ada budaya meramal nasib. Menilik dan melihat bintang. Menilik dan melihat bintang. Ahli nujum dapat melariskan perniagaan dengan meramalkan apa yang akan berlaku. Ahli nujum, kita sebagai nujum 4 belalang nujum. Apa makna nujum? Nujum maksudnya bintang. Surah An-Najm. Jadi nujum bintang. Kenapa dipanggil ahli bintang? Kerana dia tengok di langit. Dan kepercayaan nujum ni dah lama, ribuan tahun. Mungkin dah 2-3 ribu tahun yang lepas tuan-tuan, ataupun lebih lagi. Itu kita panggil nujum 4 belalang tu. Nujum ni adalah perbuatan yang haram, berdosa besar. Malah disebut dalam hadis Nabi berkenaan dengan bintang ni, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad. Barang siapa yang ambil ilmu pembintangan tentang bintang zodiak, kan ada bintang kan, Leo, Capricorn, apa lagi, Sagittarius, macam-macam lah, 12 kan. Siapa lahir Capricorn, macam-macam lah nama dia tu. Dalam Islam pun ada nama dia. Dalam Arab, bukan Islam, dalam Arab, budaya Arab pun ada nama Asadus Syam. Pelik-pelik lah nama bintang tu. Ilmu tentang perbintangan ni sebelum Rasulullah lahir lagi. Dan katanya bila dia bertengok di bintang dan dia tahu apa benda yang akan berlaku. Dan ilmu nujum ni sekarang memang haram percaya, tak boleh percaya, berdosa, haram. Malah Nabi bukan sebut percaya, Nabi siapa pergi jumpa pun salah, pergi jumpa. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, Nabi sebut man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salah 40 lailah. Barang siapa yang bertemu dengan tukang tilik dan dia bertanya tentang suatu perkara, dia tak percaya lagi, tanya saja, pergi tanya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, makna tak diterima ni apa? Semayang tak dapat pahala selama 40 hari. Dia tak percaya lagi, pergi saja. Kalau percaya lagi teruk lah. Percaya lagi teruk sebab ada dalam hadis yang lain, fasaddaqahu bima yaqul. Dia percaya yang tukang tilik tu sebut apa yang akan berlaku, akan datang esok lusa. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur ke atas wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi teruk. Banyak cara orang tilik kan. Sekarang pun ada kadang-kadang orang tilik apa, tengok bintang, tengok nama, tarikh lahir. Tak boleh tuan-tuan. Walaupun ada motivasi kan, ada orang motivasi selalu buat macam tu. Orang bulan ni lagu ni, orang bulan ni lagu ni. Dia mengarut tuan-tuan. Tuan-tuan cuba baca, dia ada orang yang lahir bulan 1 PL dia lagu ni, lahir bulan 2 PL lagu ni, bulan 3. Tuan-tuan, itu memang salah tuan-tuan. Termasuk dalam ilmu meramal.
Sebab tu bila tuan-tuan tengok, tuan-tuan cuba tutup nama bulan tu. Tuan-tuan jangan tengok nama bulan tu, tutup nama bulan tu. Kita tengok ciri-ciri tu. Kadang-kadang ciri-ciri bulan satu pun macam kita juga. Saya lahir bulan 4. Saya tengok ciri-ciri bulan 1 macam aku juga, bulan 2 pun macam aku juga, bulan 3 pun. Sebab ciri-ciri yang dia letak tu universal. Siapa-siapa pun boleh ada. Itu yang kadang-kadang bila orang baca, betul lah macam aku punya sifat lah. Padahal tak. Dia letak ciri-ciri yang universal. Yang mana-mana sifat tu biasanya ada kat orang. Itulah cara nak tipu orang, scammer. Tak boleh percaya tuan-tuan, tak boleh. Yang hak lahir bulan-bulan tu pun tak boleh percaya. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sebut berkenaan dengan bintang ni, siapa belajar tentang ilmu bintang, maka dia telah belajar ilmu sihir. Sama tuan-tuan, sihir memang dia tak akan lari pada ilmu bintang. Memang ada kaitan ilmu sihir dengan ilmu bintang, ada. Zad dan mazad, lagi banyak dia belajar tentang ilmu nujum ni, lagi banyaklah dia belajar tentang sihir. Ini tak boleh tuan-tuan. Tentang hari lahir, ada tengok jari, mana tengok jari? Tengok jari. Oh, ni akan kahwin. Akan kahwin dengan orang yang tua. Nama dia apa? Khil. Dekat-dekat dengan Haji Bakhil. Masa apa Haji Bakhil nak ngorat apa, Cikgu Murni ke apa ke? Kan dia tengok jari tu. Tengok jari dia tahu. Haram tuan-tuan sebut tu. Haram, dosa. Katakanlah tuan-tuan pergi, ada masyarakat, sebahagian masyarakat Chinese, dia ada yang percaya kan. Dia ada tempat yang apa, meramal. Tuan-tuan saja lalu saja pergi tengok nasib lah. Yang tu yang Nabi sebut tu. Saja pergi, aku tak percaya, aku saja ya. Hak yang tu, hak saja pergi tu, tak percaya, aku saja try ya. Tak diterima solat selama 40 hari. Sebab benda tu salah. Pergi kat dia saja pun salah. Jangan beramal tuan-tuan. Ramal nasib, tak ada tentang ramal nasib dalam Islam. Baik, jadi tuan-tuan elakkan tentang budaya-budaya meramal. Lagi satu tuan-tuan yang saya risau, kalau tuan-tuan pernah ikut apa, sebahagian daripada motivasi-motivasi yang moden-moden ni tuan-tuan. Hak moden-moden ni, dia panggil apa? Gerakan apa? New Age. Gerakan apa? Era baru. Dia pun percaya benda ni. Dia percaya tentang apa? Langit, apa yang berlaku di langit adalah gambaran apa yang akan berlaku di bumi. Dipanggil apa? Macam refleks. Langit itu refleks. Apa yang berlaku di langit, dia akan menggambarkan apa yang akan berlaku di dunia. Dipanggil apa? Law of attraction. Law of attraction. Law of attraction. Undang-undang menarik. Maksud dia, di langit dia pun kena tahu apa di langit, supaya dia tahu apa yang berlaku di bumi. Dia takkan lari. Itu yang dia perlu tengok sangat bintang-bintang tu. Pasal apa? Pasal boleh tahu apa yang akan berlaku di bumi. Ni sesat tuan-tuan. Zaman Nabi, tapi kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang dia ramai itu betul. Macam mana dia ramai itu betul? Zaman Nabi orang tanya kat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam berkenaan ni. Ada tukang tilik, dia tilik tapi betul. Macam mana tu? Orang pernah tanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Orang tanya pada Nabi SAW tentang dukun. Nabi kata apa? La bisyai. Tak ada apa. Tukang dukun ni merapu je. Tak ada apa langsung. Tidak ada nilai. Tapi ada orang tanya, wahai Rasulullah, tapi kadang-kadang apa yang diperkatakan tu terjadi. Dia sebut apa jadi sungguh. Oh, tahun depan akan jadi lagu ni. Tahun ni akan jadi lagu ni. Saya pernah dengar apa? Satu orang nama Rasputin. Ada lagu gitu tuan, Rasputin. Bonnie M, kumpulan Bonnie M dulu menyanyi kan, Rasputin ni satu, tuan-tuan boleh tengok gambar ni. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia tuan-tuan, saya tengok muka dia pun saya takut. Rasputin, dia mengamalkan sihir. Dan dia lah menyebabkan jadinya revolusi di Rusia, revolusi Bolshevik, yang mengorbankan 20 juta orang lebih kurang, dan menamatkan sistem beraja di Rusia. Sistem beraja di Rusia ratusan tahun. Lama dah. Tapi jadinya apa, rusuhan, jadinya apa? Jadinya revolusi Bolshevik tu, raja habis semua kena bunuh semua. Itu yang start pada mana komunis tu, nampak tak? Dia tak mau ada apa, beraja apa semua, mana boleh, semua kena sama, mana boleh. Itu start pada depa tu, bawa sampai Indonesia pun sama kan. Kenapa raja di Indonesia tak ada? Sebab kebangkitan tu lah. Kebangkitan komunis tu, dia bunuh habis semua raja-raja Melayu di Indonesia. Jadi dia start di Rusia tu.
Jadi Rasputin ni siapa? Tuan-tuan boleh type di internet Rasputin. Dia memang pelik sikit. Dia pun nak bunuh dia berkali-kali tak mati tuan-tuan. Pelik Rasputin ni. Sebab ceritanya Rasputin ni yang menyebabkan rakyat Rusia memberontak. Sebab Rasputin ni dia baik dengan mahkota kan Raja Rusia tu. Dia panggil apa? Tsar Nicholas III kot. Macam itulah. Tsar Nicholas ketiga kot. Yang terakhir tu. Tsar tu dia isteri dia lah. Dia baik sangat dengan Rasputin ni. Sebab Rasputin ni dia pelik sikit lah. Macam dia ahli nujum, tukang sihir. Sampai keluarga dia raja lain pun tak suka dengan Rasputin ni. Tapi isteri pada Tsar ni, dia sangat baiklah dengan si Rasputin. Dan keluarga dia raja cuba berkali-kali nak bunuh Rasputin ni. Dan Rasputin ni pelik. Bila dia duduk, dia baik dengan keluarga dia raja, dia mengajak seks bukan-bukan tuan-tuan. Amalan yang bukan-bukan, seks songsang, laki-laki, pelik-pelik lah dia bawa ke dalam sistem beraja di Rusia. Sehingga keluarga di Raja Rusia tu, ni cerita berlaku dalam 1920-an tuan-tuan, 1920-an. Lebih kurang 100 tahun yang lepas. Keluarga di Raja meluat suruh dengan Rasputin. Meluat sangat. Dan dia pun cuba bunuh berkali-kali. Dan dia pernah ditembak lebih 10 kali. Ditembak di badan. Tak mati. Pelik tuan-tuan. Tembak, pum, tak mati. Keluarga di Raja lain lah yang tak suka dengan dia. Baik dengan isteri kepada permaisuri lah. Lepas tu dia pernah diberi racun. Racun tu sangat kuat. Dia minum tak mati juga. Pelik. Orang yang mati, minum tak mati. Patut mati lah. Sangat kuat dia bubur racun apa. Sangat kuat. Dia minum dia tak mati. Baik, tak apa. Jadi dia pun fikir macam mana nak bunuh dia. Nak bunuh si Rasputin ni. Memang keluarga di raja tu rancang. Pasal permaisuri ni baik sangat. Dan Tsar ni pun baik sangat dengan si Rasputin ni. Dan dia pun rasa ni memburukkan sistem keluarga di raja. Tapi tuan-tuan, yang peliknya bukan apa. Rasputin ni dia sebut, dia kata apa? Sebelum dia mati, dia ada kata-kata. Dia kata apa? Kalau sekiranya aku dibunuh oleh orang awam. Orang awam yang bunuh dia lah. Maka sistem beraja di Rusia ni akan berkalan lagi ratusan tahun lagi. Tapi kalau aku dibunuh oleh keluarga diraja, maka sistem sistem beraja Rusia ni akan musnah sekali. Itu yang dia sebut sebelum dia mati. Dia banyak ramai benda bukan lagi tuan-tuan. Banyak lagi benda-benda yang misteri Rasputin ni. Tuan-tuan boleh type di Google Rasputin, tuan-tuan boleh tengok gambar ni. Kalau tuan-tuan tengok, saya ingat sebelum tidur tak boleh tidur tuan-tuan. Muka dia pun kita tengok menggerunkan. Muka dia pun lain lah tuan-tuan. Tapi memang itu ciri-ciri orang mengamalkan sihir lah. Muka dia menggerunkan. Jadi dan dia dibunuh. Yang bunuh dia keluarga dia raja. Macam mana dia bunuh? Disebabkan dia tembak tak mati. Dia bagi racun pun tak mati. Pernah ditikam pun tak mati. Tikam pun tak mati. Dia last sekali dia tangkap dia. Dia gulung dia dengan pemaidani. Dia gulung dia. Dan dia sebelum tu dia dah tikam dia kot. Tikam dia berapa kali. Tikam dia, gulung dia. Ingatkan mati lah. Dia dah tikam dia. Dia gulung, dia lempak dia dalam sungai. Di Rusia sungai besar kan. Sungai ais sejuk. Dimakan dia dah mati lah. Dia pun lempak lah dia. Lempak dia dalam sungai. Bukan dia petikan, tembak pun. Tembak. Berapa kali dia tembak dia kan mati lah. Dia lempak dalam sungai. Tak apalah, dipendekkan ceritanya, selang apa lama jumpa balik jenazah dia. Gambar. Tuan-tuan boleh tengok gambar mayat Rasputin tu dah mati pun ada di Google. Bila dia berjumpa jenazah Rasputin tu, maka masuk ke bilik bedah siasat. Bedah siasat. Tengok-tengok dalam paru-paru dia ada air. Tu dia tanda apa tu? Bukan mati kerana kena tembak, mati kerana lemah. Itu penting bedah siasat. Dia tahu semua. Bedah siasat ni biasanya dia dapat tulis tak lah semua. Dia tahu ada benda ke tak dapat. Saya punya sepupu ada orang doktor. Kadang-kadang dia buat otak ni. Bukan selalulah kalau kes-kes jenayah ni. Kadang otak ni dia berkerat. Buat keluar, cincang. Lepas tu timbang. Kadang-kadang berat otak tu pun boleh dia beritahu mati macam mana. Dia pun nak sebahagian mati dia beritahu. Tengok berat otak. Sepupu saya bila duduk tengok lagu tu tak lalu makan burger. Tengok burger, daging burger macam otak cincang. Dia tak lalu makan. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya Rasputin ni matilah. Dia pun tengok rupanya dia tak mati. Kena tembak berkali-kali tak mati. Dia mati layak rupanya. Tu yang dalam paru-paru dia ada ayak. Macam Firaun lah. Kan dia pun jumpa mumia dia. Bedah siasat tengok ada garam laut dalam paru-paru dia. Tu Ramses II tu. Baik. Tak apa tuan-tuan. Bila mati si Rasputin ni memang tak jauh pada tu. Jadi revolusi Bolshevik.
Dan Tsar Nicholas ni pun ditangkap, anak bini dia pun ditangkap, dan semua dibunuh dengan kejam. Dia pun dibunuh di kawasan Serbia kot. Dibunuh dan mayat pun tak jumpa. Mana si apa? Joseph Stalin bubuh. Dia ketua lah Joseph Stalin tu lah. Stalin bubuh tak tahu mana, dia bunuh habis semua. Jadi macam betul lah. Macam betul lah dia ramal. Itu zaman Nabi pun orang sebut kat Nabi. Nabi kata tentang dukun, tukang tilik, Nabi kata lah syahid, tak ada apa-apa, tak ada nilai langsung. Tapi sahabat tanya, ya Rasulullah, kadang-kadang apa yang disebut itu betul. Akan jadi sekian dan sekian, jadi menjadi sekian dan sekian, jadi. Maka Nabi SAW kata, apa yang dipendengar itu adalah daripada syaitan. Dan dicampur dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan. Macam mana tuan-tuan cerita dia? Syaitan ni dia duduk naik ke langit. Pasal apa? Dia dengar, bukan dia tengok bintang-bintang, bukan. Dia dengar perbualan para malaikat di langit. Sebab semua benda yang berlaku di dunia ni tuan-tuan, sebelum berlaku, arahan daripada langit. Jadi adalah perbualan di antara malaikat. Macam ada kita nak kena cabut nyawa, penduduk langit dah tahu. Penduduk langit dah tahu. Sebab tu jin syaitan dia rajin naik ke langit. Sehinggalah Rasulullah SAW dulu dia pun boleh naik ke langit. Jin kan dia boleh terbang tinggi, dia boleh naik ke atas tu. Dia pun boleh dengar perbualan para malaikat. Dan dia pun dengar, akan jadi lagu ni. Dan malaikat pula tahu pada mana? Daripada takdir Allah. Semua pada takdir Allah yang berlaku di dunia ni akan datang. Semua dalam ketentuan Allah. Illa fi kitab, dalam ketentuan Allah. Jadi dia pun dengar perbualan. Lepas tu sebelum tu lah. Tapi bila Nabi SAW lahir, dia pun nak pergi susah lah. Pasal apa? Tiap kali dia pun naik, dia pun akan dikejar oleh halilintar. Masa tu jin pun tahu, masa dah lahir Nabi akhir zaman. Kalau dia pun naik, ada yang mati, ada yang cacat, macam-macam lah. Kena panahan petir. Shihabar rasada. Ni sebutlah surah jin. Lahir Nabi Muhammad SAW, kalau naik di langit, nak curi rahsia langit, mereka akan dikejar dengan panahan petir itulah. Baik, jadi tuan-tuan, dipendek ceritanya, yang dia bercakap tu, dia pendengar pada jin. Akan jadi sekian dan sekian. Jin bagi tahu. Dan benda ni dah berlaku tuan-tuan pada sebelum zaman Nabi Sulaiman lagi. Yang mana tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Tuan-tuan tengok dalam tu tafsir Ibnu Katsir kan, tafsir Tabari kan, tuan-tuan boleh tengok banyak riwayat dia sebut bagaimana sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, jin ni duk curi rahsia di langit, dia bagi tahu dekat dukun-dukun. Jadi orang pergi tanya dukun lah, tengok-tengok betul. Dia kata akan jadi lagu ni lagi seminggu, akan jadi lagu ni. Sampailah orang pakat percaya, bagus dukun cakap ni. Sebab dukun memang dalam kitab tu sebut pada zaman Nabi Sulaiman lagi, dukun-dukun ni dapat ilmu daripada jin. Jin curi rahsia langit, bukan tengok bintang. Benda yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan, bila dah orang percaya pada dukun percaya pada jin, kata Nabi dalam riwayat tu sebut, setelah itu apa jin buat? Syaitan tuan-tuan, satu berita betul dia tambah dengan 100 berita tipu. Bila dah percaya. Itu dalam hadis Bukhari sebut. Bila kita dah percaya kat Tok Bomo, bila dah percaya dekat apa? Jin syaitan bagi satu je cerita betul yang dia dengar pada langit, pasal dia nak dapat pun susah. Bila dia dengar, lepas tu dia tambah 100 kepalsuan. Tuan-tuan tahu, yang apa yang dia bercakap ni ada sampai zaman Nabi Sulaiman AS, dia ada satu buku tilik. Apa akan jadi lagi setahun, apa jadi lagi 10 tahun, lagi 100 tahun, dia buku tilik nasib. Dan dalam buku tu yang jin bagi tahu betul sikit. Pasal apa? Satu betul, 100 tipu. Pasal dia nak bodohkan anak Nabi Adam AS, nak perbodohkan. Jadi apa Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman tangkap semua mereka, ambil semua catatan-catatan tipu tuan-tuan. Yang betulnya sikit, yang lain tipu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok yang ramal-ramal ni banyaknya tak betul pun. Yang betul itu sikit sangat, yang dia mengarut dia semua. Jadi tuan-tuan, dia apa? Ambil semua, Nabi Sulaiman AS tanam. Dan dalam buku juga terdapat sihir tuan-tuan, ilmu-ilmu sihir yang berhubung dengan jin. Ilmu-ilmu dukun ni termasuk dengan ramalan-ramalan nasib yang diperdengar pada syaitan tipu mereka, dan ada yang betul. Nabi Sulaiman ambil, tanam di bawah tahta Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman punya singgah sana, di bawah tu gali tanam. Kata Nabi Allah Sulaiman, siapa yang amalkan lagi akan dibunuh. Dengan amalkan sihir, kafir tuan-tuan.
Siapa yang mengamalkan sihir, hukum dia kafir. Sebab tu dalam hukum hudud, siapa yang mengamalkan sihir terbukti dia amalkan sihir, hukum dia bunuh. Hukum dia bunuh. Baik, jadi tuan-tuan, dipendek ceritanya, setelah Nabi Sulaiman wafat, apa nama, Iblis nak ambil, tapi Iblis tak boleh dekat. Kalau dia dekat di tempat tu, dia terbakar. Apa Iblis buat? Iblis mai dalam rupa orang. Iblis bagi tahu kat Bani Israel. Dia kata apa? Bawah singgasana Sulaiman ni ada satu ilmu yang hebat, yang dengan ilmu itulah Nabi Sulaiman boleh kontrol jin dan manusia dan haiwan. Tak apalah, dia pun tak percaya. Betul ke? Iblis kata tak apa, aku tak boleh nak gali apa gali. Dia berkata kalau tak ada macam mana? Kalau tak ada, apa tangkap bunuh aku. Iblis kata. Maka dia pun gali. Jumpalah kitab-kitab sihir dulu tuan-tuan. Ramal nasib ada, dengan penipuan jin dalam tu. Macam mana nak berhubung dengan jin. Buku-buku, sampailah orang Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman bukanlah Nabi, dia adalah tukang sihir. Pasal apa? Iblis tipu dia. Itulah Al-Quran sebut, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, yang kafirlah syaitan. Kenapa ada ayat tu sebut lagu tu? Sebab orang waktu Nabi SAW sampai di Madinah, ada orang Yahudi kata apa? Nabi Sulaiman bukan Nabi, dia tukang sihir. Jadi tuan-tuan ingat, bila ramal nasib termasuk dalam ilmu sihir. Ada betul, tapi banyak menipu tuan-tuan. Tuan-tuan ada baca berita beberapa tahun yang lepas, ada seorang peniaga tuan-tuan, kena tipu 10,000 kena tipu banyak. Kalau tu 10,000. Pasal apa? Pasal ada satu orang warga asing daripada Indonesia, dia jual batu delima merah. Delima merah. Kenapa batu delima? Kerana batu delima merah ini boleh memberanakkan duit. Dia boleh membanyakkan duit. Tuan-tuan buh dalam peti, buh RM50, buh delima merah, mungkin RM50 tu boleh jadi apa? 1 juta ke macam tu lah. Kita dengar ni pun dah mengarut dah tuan-tuan. Tapi dia boleh beli 10,000. Tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan fikir, ada betul lah batu tu. Batu tu kalau betul ada ke? Agak-agak orang tu jual ke tak jual? Tuan-tuan jual ke tak jual? Takkan nak jual. Tak ternilai tu. Dia jual batu tu 10,000. Nampak sangat tipu. Situ pun kita boleh fikir, ni tipu ni. Nampak sangat dia miskin. Tak. Pasal jual batu yang boleh menghasilkan duit. Kena tipu macam tu ya tuan-tuan. Baik. Jadi orang ramal apa-apa tuan-tuan jangan percaya. Itu termasuk dalam benda yang haram. Ahli nujum dapat melariskan perniagaan dengan meramalkan apa yang akan berlaku, juga mendakwa untuk menelaah rahsia peribadi seorang, serta mendapat bantuan jin untuk diarahkan maklumkan kepadanya. Jelas tuan-tuan. Kalau ada lagi orang amal tuan-tuan zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, Nabi tak lahir dah ada. Malah sebelum zaman Nabi dah ada dah benda-benda lagu ni. Setengah para nujum mendakwa bahawa mereka boleh menghuraikan suatu rahsia melalui kuasa yang diturunkan ke atasnya. Boleh huraikan rahsia-rahsia tertentu. Ada setengah pula bermegah-megah kononnya boleh mendedahkan rahsia melalui proses sebab akibat untuk membolehkan mereka mengesan benda yang hilang. Dakwah lama dah tuan-tuan. Benda hilang jumpa dia boleh kesan. Sebab akibat untuk membolehkan mereka mengesan benda hilang, lokasi kecurian, binatang ternak terlepas dan lain-lain. Dia dakwa lama dah. Dan tuan-tuan beringat ketika mana MH370 hilang. Betul tuan? 370 hilang. Bukankah ada bomoh yang cuba cari? Bomoh itu telah menggunakan teropong yang canggih, duduk dalam kapal dan buah kelapa, mana ada tikar pandai terbang. Tapi tuan-tuan jumpa ke tak jumpa? Malah ketika saya tengok apa nama dia buat, dia tengah teropong tu, ada video dia kan, dia tengah teropong pakai buluh kot tu, satu buluh, satu teropong yang canggih lah. Dia teropong nak cari MH370 tu. Ada apa, wartawan tanya, kata nampak ke? Dia kata saya nampak kelam. Memanglah kelam tu buluh, mana nak nampak apa? Lepas tu saya tak tahulah bomoh ni dia negeri mana tahu bomoh ni ada lagi sebenarnya. Kemudian tuan-tuan ingat masa mana kita ada konflik sikit dengan Korea Utara kan, ada konflik sikit. Apa bomoh tu buat? Bomoh tu dia apa,
Dia buat pertahanan udara kot supaya tak dibom negara kita oleh Korea Utara. Dia bagi pecah temikai. Baik, merapu-rapu lah tuan-tuan benda tu. Jadi tuan-tuan itu jelas tuan-tuan, itu perbuatan jelas, itu termasuk dalam perbuatan sihir sebenarnya. Memang saya tak nafikan boleh tahu, kadang-kadang boleh tahu. Sebab ada ghaib mutlak. Siapa pun tak tahu, Allah yang tahu. Apa ghaib mutlak? Esok jadi apa? Hanya Allah yang tahu. Lusa jadi apa? Bila kiamat, bila kita mati, itu ghaib mutlak. Siapa pun tak tahu, doktor pun tak tahu. Kita kena apa? Adik-beradik mak saya dia kena apa? Dialisis buah pinggang. Doktor kata kalau tak dialisis lagi sebulan mati. Cukup sebulan dia tak mati. Dia tak mau dialisis. Doktor suruh, dia tak mau. Doktor kata, doktor taping kata lagi sebulan tak dialisis mati, dia tak mau. Cukup sebulan dia tak mati, dia kata bang, tengok kan aku tak mati. Doktor salah. Cukup seminggu dia mati. Mati jugalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak ceritanya doktor pun tak tahu tepat. Saya ada seorang ustaz, sahabat saya lah. Bukanlah sahabat, dia tua pada saya tuan-tuan, tapi selalulah bincang dengan dia. Dia kena kanser apa benda kanser macam tu lah, naik limfoma ke apa tau. Dia banyak kali operate lah. Lawa kali-kali operate. Last kali dia operate di taping ni, siang sampai ke malam dia pun operate nak buang. Sebab dia punya kanser tu di tengkuk kot, kawasan yang kritikal. Kalau dia pun operate kali ni, dia boleh mati waktu dia operate. Nanti dia pun tak membuat lah. Sebab bila dia dah operate, tengok sel kanser tu tumbuh lagi. Dia ikut nasib tuan-tuan. Ada orang dah operate, buang, dihilang terus, betul tak? Ini tak, bila dah buang dia lagi mengganas. Tak apalah, dia jumpa saya patah tangan, dia pergi rumah saya, ditunjuk kanser dia tu yang naik balik. Dan doktor tak wani buat dah operasi. Kalau doktor taping kata kalau buat lagi memang dia akan meninggal masa dia tengah operate tu. Kita tak nak buat dah. Dan doktor bagi tahu pak cik boleh hidup. Ada doktor pakar kanser India di taping tu, dia kata pak cik boleh hidup lagi 3 bulan. Dia kata 3 bulan tu pak cik habislah, matilah. Tak apa, tapi dia tenang tuan-tuan. Dia main jumpa saya, relax je. Dia ziarah saya patah tangan, dia sembang gelak-gelak tu lah. Doktor kata saya ni 3 bulan lagi mati lah ustaz. Tapi sembang relax. Saya macam tenang betul ustaz ni. Kalau kita tuan-tuan gelabah tuan-tuan, lagi 3 bulan nak mati. Kan ada dulu cikgu yang kena kanser apa tau, hilang tuan-tuan, hilang terus. Rupanya dia pergi lari duduk kampung orang asli, stres kanser kan. Jadi tuan-tuan, tapi kawan saya ni saya kagum dengan dia. Tenang tuan-tuan, relax dia. Boleh main ziarah saya lagi. Boleh naik kereta ke hulu ke hilir boleh. Kanser tu tak sakit, tapi dia badan jadi lemah. Kanser bukan sakit, dia lemah. Itu meninggal dunia. Jadi tak larat. Jadi last kali tu cukup, dia meninggal dah 3 bulan tak. Dah 3 bulan tapi dia tak larat. Hidup ni. Saya ingat selang dalam lebih kot, dalam 4 bulan macam tu baru dia meninggal. Doktor pun tak tahu tuan-tuan bila mati. Kita pun tak tahu, wallahu alam. Kita tembak orang tang kepala, kita tak tahu dia mati berapa saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, hanya Allah yang tahu. Tu kita sembelih lembu, ada lembu cepat mati, ada lembu lambat mati. Mana kita tahu, hanya Allah yang tahu detail bila dia mati. Itu mutlak. Ada ghaib nisbi. Ghaib nisbi ni apa? Kita tak tahu, orang lain tahu. Contoh haji, saya tak tahu dalam akaun haji ada berapa banyak duit, saya tak tahu. Boleh jadi ada 1 juta, boleh jadi ada 100,000, saya tak tahu. Tapi haji tahu, haji je tahu, saya tak tahu. Itu ghaib juga, ghaib nisbi. Sama juga saya duduk di sini, saya tahu apa yang berlaku. Isteri saya lah ni ada diwat tuan-tuan, kena tahan dengan anak nombor 6. Saya pun tak tahu macam mana jadi. Apa yang berlaku di isteri saya di taping ni dengan anak kecil 4 bulan tuan-tuan. Jadi saya ada lagi 5 orang anak, semua anak 6. Saya ingatkan nak bawa mereka semua sini tuan-tuan, bawa main sini lah Ustaz. Malam-malam ni bawa Ustaz. Tapi kakak saya kata dia nak mai tengok mereka Ustaz. Jadi kakak saya dah tengok mereka Ustaz. Saya pun tak tahu apa yang berlaku sekarang di rumah saya. Bini saya kena tahan dah 3 hari, 3 hari, lebih kurang 3 hari di klinik kanak-kanak tu, jangkitan kuman di paru-paru tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya pun tak tahu macam mana keadaan anak saya. Bini saya tahu. Itu ghaib nisbi. Orang lain tahu, kita tak tahu. Ada benda yang jin tahu, kita tak tahu. Sebab tu macam tadi, kalau saya nak tahu akaun haji dia apa, saya tanya haji. Ataupun saya tak tahu haji ada anak berapa orang, saya tak tahu anak haji, saya tanya haji tahu, saya kena tanya haji bagi tahu. Itu ghaib, haji je tahu. Ghaib nisbi. Ada benda yang jin tahu, kita boleh tanya dia, dia boleh bagi tahu. Sama juga jin.
Contoh kadang-kadang kalau saya bersahabat dengan jin, saya boleh tanya jin, jin pergi tengok Ustaz, bini saya buat apa lah ni di hospital buatkan C3 kanak-kanak tu. Kalau jin tu jujur, dia main dia bagi tahu, oh sekarang gini-gini. Memang boleh, benda tu memang boleh. Memang sabit. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an ada satu orang perempuan yang dia rapat dengan jin. Dia bersahabat dengan jin lah. Jin tu mendampingi dia. Jadi masa tu Sayyidina Umar tentang Muaz bin Jabal. Sayyidina Umar tunggu Muaz bin Jabal ni daripada Yaman tapi tak tahu khabar dia. Sayyidina Umar saja pergi tanya. Sayyidina Umar tanya perempuan tu, di mana Muaz bin Jabal? Dia bukan tukang tilik tuan-tuan. Dia bukan tukang tilik. Tilik ni tilik benda yang nak mai. Tanya dia. Katanya dia ada jin yang damping dia. Tanya di mana Muaz bin Jabal. Lepas tu dalam apa magnet dia. Perempuan tu beritahu kepada Sayyidina Umar, Muaz bin Jabal berada di mana? Sedang dalam perjalanan Yaman nak datang ke Madinah. Jin tu pergi sat, jin bergerak cepat. Tapi jin tak semua tahu. Sebab tu jin macam contohnya MH370 tu hilang. Kalau ada orang bersahabat dengan jin pun, bukan jin dia tahu pun kapal terbang tu pergi mana. Dia tak tahu. Dia nak cari kat mana. Lain lah mak tu kapal terbang tu jatuh ke kapal terbang tu kena hijack ke, wallahu alam lah. Hijack ke tuan-tuan, jin tu nampak dan kebetulan jin tu bersahabat dengan dia. Dia bagi tahu lah. Jin pun ada banyak. Bukan semua jin bersahabat, ada jin bermusuh, ada jin berperang, ada saling berbunuh-bunuhan macam manusia, macam tu juga jin. Baik, jadi jin boleh bagi tahu benda ghaib yang dia tahu saja. Yang dia tak tahu dia tak boleh bagi tahu. Jangan agak-agak semua jin boleh bagi tahu. Banyaknya kalau kita bersahabat dengan jin, banyak saja benda ghaib yang jin tu tak tahu. Jin tu bolehlah terbang pergi cari. Boleh jadi jumpa, boleh jadi tak jumpa. Baik, kemudian binatang, ternak, terlepas dan lainnya. Ahli bintang termasuklah ke dalam kategori ketiga. Tugasnya memerhati bintang dan menghitung pergerakannya dan orbit sekaligus meramalkan masa depan. Yang ni haram, jangan percaya dan jangan layan. Jangan layan lah tuan-tuan. Orang bagi tahu ke, bila dia tahu dia boleh meramal tuan-tuan, jangan layan. Benda yang nak berlaku akan datang. Ni termasuk dalam benda ghaib. Innallah apa? Dalam surah Luqman ada sebut, la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang mengetahui esok dia buat apa. Tuan-tuan pun tak tahu. Tuan-tuan boleh fikir esok saya akan pergi kerja bla 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 bla, tapi tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tolak pukul berapa? 7 Ustaz. Boleh jadi 7 minit, boleh jadi 6.59. Dia tuan-tuan agak buat apa kat sana? Saya akan buat kerja gini. Boleh jadi tuan-tuan tengah buat kerja, bos kata ada mesyuarat. Tidak, mesyuarat pula kita tak jangka. Boleh jadi kita kata, saya pergi kerja, Ustaz selalu pergi kerja, memang confirm saya pergi kerja. Boleh jadi tengah jalan kita rosak. Tu sebut dalam Quran, madza taksibu ghadan. Saya pun memang saya cadang malam ni, saya tak nak mai pun malam ni sebab nak jaga anak, cadang macam tu. Tapi kau kata pergilah. Pergilah. Nak bawa depa, tidak nak bawa depa, segan pula ramai sangat 5 orang. Mak kak mai kat rumah tak jauh dengan saya. Dia mai pergilah Ustaz. Mai itu yang saya mai tu. Saya jangka tak mai tuan-tuan. Banyak benda yang kita sangka lain jadi lain. Tuan-tuan tak tahu apa tuan-tuan yang akan jadi. Hanya Allah yang tahu. La tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu dia mati di bumi mana. Tuan-tuan boleh bagi tahu saya tuan-tuan mati di mana? Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Ustaz Harundin rahimahullah, semua kenal. Meninggal di Amerika masa operasi jantung kan. 13,000 kilometer daripada Perlis, tempat asal dia Perlis. Meninggal dia di Texas tu. Kubur pun di Texas. Ustaz Harundin. Boleh jadi di kalangan kita ada meninggal di Mekah, boleh jadi di kalangan kita meninggal di Kuala Lumpur, boleh jadi di kalangan kita meninggal di Cameron Highland. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Bumi mana yang kita meninggal dunia tuan-tuan? Mana kita tahu? Oh saya tahu, tapi saya tahu mana meninggal mana-mana pun saya tahu Ustaz. Boleh, tapi kubur sini belum tentu. Kalau meninggal kapal terbang, pecah langsung mayat. Baik, kemudian berlandaskan bukti pemerhatian terhadap rahsia alam dan perjalanan bintang membolehkan mereka mengetahui fenomena yang meyakinkan serta boleh dikaitkan dengan pergerakan bintang-bintang tertentu mengenai hujan. Ada orang yang beriman zaman dulu, dia tengok bintang, oh bintang ni akan jadi hujan. Jadi hujan kerana bintang ni. Nabi tengok, dia kufur pada Allah, dia percaya pada bintang. Ada sebut dalam hadis, oh bintang, kerana bintang ni dah apa, turunnya hujan. Dia beriman dengan bintang, dia tak beriman dengan Allah. Tapi boleh tak kalau kita sebut hukum sebab?
Kalau hukum sebab boleh. Dunia ni tuan-tuan, dia berjalan dengan hukum sebab. Dia panggil sunnatullah. Maksud dia ketetapan Allah di bumi. Contoh tuan-tuan tahu, bila anak kita lapar, kita kata lapar pergilah makan nanti kenyang tak? Makan nanti kenyang. Kita tahu yang mengenyangkan Allah bukan makanan, tapi itu sunnatullah. Kita sebut tak ada masalah. Itu sunnatullah. Ketetapan Allah. Kita ada kawan dahaga sungguh Kita kata hampir minum hilang dahaga tu. Padahal yang menghilangkan dahaga Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan Semuanya Allah. Bukan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, Allah menjadikan kuasa kepada makanan untuk mengenyangkan. Itu Mu'tazilah. Allah menjadikan kuasa kepada api untuk membakar. Allah menjadikan kuasa pada ubat untuk ubat. Itu pegangan Mu'tazilah. Allah yang menjadikan sebab dan yang menjadikan akibat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta burung yang terbang tu. Burung yang terbang, kalau kita nak kira fizik memang dia ada kiraan daya tujahannya dengan graviti dia apa semua, angin di bawah dia. Tapi dalam Quran sebut bukan itu. Hatta kapal terbang tu bukan angin, itu hukum akal. Itu hukum adat kita panggil tu, hukum adat. Adat kebiasaan manusia. Tapi hakikat bukan. Dalam Quran sebut kan, kita baca malam-malam surah Al-Mulk, awalam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbim ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah kamu lihat burung-burung yang terawang-awangan di langit? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang memegang mereka daripada jatuh ke bawah melainkan Allah yang Maha Pemurah. Itu kita fikir, itu yang kita fikir. Bila Allah Ta'ala bagi, kita boleh fikirlah, oh daya tujahan apa semua. Tapi sebenarnya kesan akibat tu Allah yang jadikan. Api kan bakar, tertembaling benda, hangus benda tu. Yang menjadikan benda tu hangus tuan-tuan, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan api. Bukan api. Sebab tu ada benda masuk dalam api tak terbakar. Betul tak? Itu jelas, bukan api yang membakar. Ayam tak terbakar. Besi takkan terbakar apa ni? Allah. Kenapa Allah jadikan macam tu? Supaya kita boleh fikir, oh api ni membakar, jangan suar tangan dalam tu. Betul tak? Suar tangan dalam tu rosak badan. Dosa tuan-tuan, merosakkan badan. Kita tahu benda ni buruk, benda ni baik, dapat pahala kita buat benda yang baik, elak benda yang buruk. Tapi yang menjadikan segala-galanya, yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pegangan kita tuan-tuan. Cuma manusia dipertanggungjawabkan di atas pilihan dia. Nah, kita boleh pilih, kita pilih jalan yang salah, kita berdosa. Kemudian baik, mempercayai sama juga kalau tuan-tuan tengok mendung kan. Tuan tengok mendung, nak hujan ni. Tuan-tuan sebut tu salah. Memang tak salah lah, sebab memang nak hujan. Tapi confirm ke hujan? Tak semestinya. Beberapa kali saya duduk di alam musuh, tengok gelap, nak hujan ni. Rupanya dia lalu ya. Dia lalu ya. Tapi tuan-tuan kalau duduk taping ni, saya ingat tiap hari hujan nanti. Sini tiap hari hujan tak? Sebab dekat dengan Bukit Larut ke ada hari tak hujan? Hari-hari hujan. Tadi hujan tadi? Hujan Ada hari tak hujan tak? Tak ada. Musim ada musim tak hujan. Tapi Bukit Larut tiap hari hujanan, betul? Ada hari tak hujan saya pun tak tahu tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dia lalu kita sangka hujan. Sebab kita cakap dari segi sebab ataupun sunnatullah tu tak apa. Bintang mana ada kaitan? Mana ada bintang kaitan dengan hujan? Betul tak? Hujan ni mendung, betul tak? Angin naik, tolak awan, debu-debu air yang itu dari sunnatullah kita kaji kan, kita tahu. Allah Ta'ala hantar angin, itu hukum sebab musabab. Ubat, bukan ubat yang menyembuhkan Allah. Bukti dia macam-macam jenis ubat. Kawan ni makan sembuh, kawan ni makan lagi teruk lagi. Betul tak? Bukan ubat menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Mempercayai lambang sebagai alamat suatu peristiwa bakal berlaku pada masa akan datang ialah satu kebiasaan bagi masyarakat Arab. Hari-hari dan bulan tertentu, bahkan bintang tertentu dianggap sebagai petunjuk alamat. Percaya lambang-lambang, ramz, dipanggil ramz. Mereka juga percaya bahawa ruh orang yang mati terbunuh akan terbang ke kawasan tidak berpenghuni dan dia tidak akan senang sehinggalah kematiannya dibela. Ni orang Melayu percaya juga kadang-kadang. Arab dah lama percaya orang yang dibunuh, roh dia akan terbang di kawasan yang tak ada orang. Kacau orang tuan-tuan, kadang-kadang kacau. Ada cerita Indonesia kan, apa? Sungai Bolong kan, yang orang duk tengok kan, katanya perempuan tu dirogol dan dibunuh. Apa dia buat? Dia dah mati dah, tapi dia pergi bunuh balik pembunuh dia. Oh, senang macam tu tuan-tuan. Kalau macam tu tak payah buat penjara.
Sebab tak buat penjara. Orang yang kena bunuh nanti dia punya roh pergi bunuh balik orang yang dia bunuh. Betul tak kan? Polis pun tak payah tangkap pembunuh. Betul tak? Polis pun tak payah tangkap. Sebab nanti roh dia pergi bunuh orang. Tak ada tuan-tuan dalam dunia ni. Betul tak? Tu yang ada orang dia boleh bunuh orang beratus-ratus. Cuba tengok pembunuh bersiri tuan-tuan baca. Dia bunuh beratus-ratus. Tak ada pula roh yang kena bunuh tu kau dia nak pergi cekik ke. Umat Islam yang berada di China, Uyghur tu daripada tahun 58 kalau tak silap, tahun 1952 kalau tak silap, ketika mana China ambil Xinjiang tu, Turkistan Timur, dia tawan jadi Xinjiang. Dia dah bunuh 60 juta umat Islam. 60 juta umat Islam yang terkorban. Dah lebih dahsyat pada Palestin lagi. 60 juta tuan-tuan yang terkorban, yang dibunuh. Tahun 19 dia ambil pada tahun 1948 silap. 1948 dia ambil. 1952 dia bunuh 100,000 kebanyakannya ulama di Xinjiang tu, Turkistan Timur, antara Pakistan dengan Afghanistan. Kalau tengok peta, dia bunuh 100,000 ustaz. Habis kubur-kubur dimusnahkan, masjid ditutup, masjid yang dimusnahkan pun ada 300,000 sekolah-sekolah maktafiz yang dimusnahkan di Xinjiang tu. Dahsyat tuan-tuan, sangat dahsyat. Kalaulah tuan-tuan roh tu jadi hantu, senang masalah. Betul kan? Settle masalah. Roh ni pergi cekik seorang-seorang yang bunuh ni. Betul tak kan? Roh kena tembak mana boleh? Tembak mana mati roh. Tembui. Senang tuan kalau jadi hantu. Betul di Palestin umat Islam, di Syria, di Palestin perang lah ni tuan-tuan. Umat Palestin di negara dia tuan-tuan. Dia nak ambil negara dia balik. Betul tak? Itu perjuangan. Bukan dia. Saya pun pelik kenapa ramai orang tak faham tuan-tuan. Terutama non-Muslim tuan-tuan. Pelik dia kutuk Hamas macam-macam. Hamas ni. Padahal Hamas itu bumi dia. Yang dia jadi merontak tu bukan apa, sebab Israel baru ambil lagi. Gaza tu dah kecil, dia pun ambil lagi. Mana dia bertahan? Nanti hal langsung, tak ada langsung. Tu yang dia bertindak balas. Tuan-tuan boleh tengok peta kan, peta Palestin dulu macam mana, sekarang macam mana. Dia duk ambil tuan-tuan, dia duk ambil sikit. Tiap kali dia ambil ada yang terkorban, Lepas tu dia apa? Oh, kita kena bincang. Sebab tu zaman Yasir Arafat punya banyak kan. Pasal Yasir Arafat tu, oh nanti bincang. Tu tengok bincang tu free. Tak, bincang tu Israel ni kuat. Dia bunuh rakyat Palestin yang tak banyak senjata. Jadi nak bincang, nak berdamai macam mana? Oh, sebahagian bumi kena bagi kat kami. Jadi gencatan senjata. Okey, hidup aman. Lepas tu dia buat kacau lagi. Saja dia pergi tembak sana, tembak sini. Dia buat provokasi, jadi perang. Bila jadi perang Palestin teruk kena. Dunia pun kata, adalah kuasa-kuasa besar kata kita kena bincang lah. Bincang lagi. Oh, bumi ni kena bagi lagi kat Israel. Habis langsung Palestin. Dia buat dulu. Itu akal dia, bincang. Sebab tu kita di Malaysia tak boleh lagu tu. Kalau dah menjadi hak orang, tak perlu bincang, betul tak? Kalau dah jadi hak negeri ni, kalau dah jadi hak parti ni, hak jadi golongan ni, dia tak perlu bincang lagi. Bagi, itu hak dia. Jangan nak bincang. Itu cara Israel tuan-tuan. Bila bincang, oh rupanya kita kena tanazul hak kita. Tahu tanazul? Kita kena lepaskan hak kita. Kalau tak dapat langsung. Tak boleh. Itu cara Israel, cara yang salah. Hak orang mesti diberikan hak dia. Mesti diberikan. Wa atu zihaq haqqahu. Orang yang berhak kena serahkan hak pada dia. Tak perlu jumpa saya dulu bincang, tak tepat tuan-tuan. Cara tu memang silap. Tapi di Malaysia ada. Tak ada kot noh. Mudah-mudahan tak ada lah tuan-tuan. Hak yang macam tu. Jumpa dulu baru dapat. Baik. Itu Israel punya cara. Jadi tuan-tuan akan datang, saya sambung. Saya habiskan ni ya tuan, sikit ya. Mereka juga percaya bahawa roh orang, sekiranya seekor kijang atau burung apabila dilepaskan ia menghala ke arah kanan, maka itu menunjukkan ia membawa tuah, tetapi di sebaliknya akan membawa petaka dan dihendak ditangguhkan dahulu sesuatu rancangan itu. Macam ni orang Arab ni, dia kijang ataupun burung, dia nak keluar perjalanan yang jauh. Bila nak keluar dalam perjalanan ni, dia banyak tarik perompak. Biasanya perompak ni tangkap, ambil harta, bunuh. Itu cara perompak. Jadi dia sebelum nak keluar, apa dia buat? Dia buat macam itulah. Dia ambil burung, lepas. Kalau burung tu pergi ke kanan, maksud dia perjalanan ni selamat. Kalau burung ni terbang ke kiri, perjalanan ini celaka. Itu Arab panggil tiarah. Tiarah tu pada burung. Tayrun. Dia bergantung nasib pada burung, bukan pada Allah. Bergantung pada burung. Burung tu pergi belah kanan, okey, boleh perjalanan selamat. Burung tu boleh belah kiri, perjalanan tak selamat. Sama lah tuan-tuan, kalau di Malaysia ada percaya, kalau nak pergi Pinang, bewak lintah. Ada orang ada percaya. Bila bewak lintah, oh tak bagus. Bila pergi Pinang, tengah Pinang,
cawan jatuh pecah, oh pasangan ni masalah, dia percaya. Benda ni tak boleh tuan-tuan, memang tak ada kaitan langsung dalam agama macam ni. Ataupun ambil gambar 3 yang tengah mati, bagi ramai-ramai masuk rumah, orang nak mai, tangan gatai nak dapat duit. Tuan-tuan pun ingat tuan-tuan, pakai baju terbalik nak dapat duit. Banyaklah tuan-tuan yang orang percaya benda-benda tu. Menyanyi waktu masak, apa benda tu, ada orang perempuan lambat kahwin ke apa, macam itulah dia, benda-benda macam tu. Kepit kuku waktu malam, pendek umur. Tuan-tuan, dia sebenarnya orang tua-tua dulu sebut, bukan saja sebut, dia sebut tu ada sebab. Contoh waktu dulu pakai pelita, betul tak? Bila kepit kuku dengan gunting, takut terkerat. Duduk atas bantai, bisui punggung. Orang tua-tua tak suka duduk atas bantai, tak elok. Dia kata macam tu. Dia nak kawalan apa? Kawalan sosial sebenarnya. Termasuk hantu. Kenapa masyarakat Melayu terlalu banyak hantu dia? Hantu banyak. Ada toyol, ada hantu galah, ada hantu apa lagi? Lansiang, ada pocong, ada apa lagi? Polong. Banyaklah tuan-tuan hantu orang Melayu ni. Kenapa banyak sangat? Pasal kawalan sosial. Mak bapak dulu tak suka anak-anak lepak kat pokok buluh tu, ambil lepak lah. Baru je orang jumpa hantu pocong situ. Dia kawalan sosial. Sampailah kita jadi takut sangat dengan hantu. Walaupun saya yakin tuan-tuan dalam ni pun, saya silap seorang pun tak pernah tengok hantu. Siapa yang takut hantu, dia tak pernah tengok hantu pun. Pasal apa? Dia percaya tuan-tuan. Baik, orang duk sebut. Baik, kemudian tuan-tuan, akan datang kita sambung bawah tu lah. Sungguh pun mereka mempercayai segala kepercayaan karut kepada di zaman jahiliyah. Sambung di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana wa ba'da tafarraqan ma'suma la taj'al min asy-syaqiyya wa la min hammatul wa sallallahu alaihi wa sallam.